Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurhanis binti Jamaluddin dari kelas 3 semester 2 kursus Diploma Pendidikan Islam akan membicarakan tentang berkaitan topik zihar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Shirin Najwa binti Baharudin dari Diploma Pendidikan Islam kelas 3 semester 2. Zihar merupakan perbuatan suami yang menyamakan seorang isteri daripada mahramnya seperti mak dan adik perempuan. Contohnya, si suami mengatakan kepada si isteri, "Bagiku engkau seperti belakang ibuku." Zahara adalah kata terbitan daripada kata kerja bahasa Arab Zahara yang bermaksud belakang. Contoh dalam ucapan Zahara min amaratihi bermaksud menziharkan isterinya. Oleh itu, apabila seorang suami berkata kepada isterinya, "Engkau haram ke atasku, seperti haramnya belakang emak aku." Kata-kata ini menjelaskan bahawa sang suami telah menziharkan isterinya. Zihar dari segi istilah ialah seorang lelaki menyamakan isterinya dengan salah seorang mahramnya seperti ibu dan atau adik perempuannya daripada sudut haram mengawininya. Mengikut Imam Ibn Kathir rahimahullah, asal zihar adalah dari kalimah al-azharu, bahagian belakang. Golongan jahiliah apabila mereka ingin menziharkan isterinya, mereka akan berkata kepada isterinya, "Kamu ke atas diriku sama seperti bahagian belakang ibuku." Manakala menurut syarak, zihar berlaku pada keseluruhan anggota badan yang dikiaskan kepada bahagian belakang. Pada zaman Arab jahiliah, zihar dianggap sebagai talak. Kemudian Allah memberi rukhsah, keringan, dengan mengenakan kafarah dan tidak lagi dianggap sebagai talak. Bentuk zihar terbahagi kepada 3 bentuk. Yang pertama, zihar mutlak. Yang kedua, zihar secara taklid. Yang ketiga, zihar sementara. Zihar mutlak. Contoh, kata suami kepada isterinya, "Kamu seperti ibu aku," atau "Hidung kamu seperti hidung ibu aku." Zihar secara taklid pula. Contoh, kata suami kepada isterinya, "Kalau kamu pakai jubah tu, aku nampak kamu macam adik perempuan aku." Zihar sementara pula. Contoh, kata suami kepada isterinya, "Pada bulan puasa, kamu macam ibu aku." Zihar hukumnya haram. Ijma' ulama' mengatakannya sebagai salah satu dosa besar. Dosa besar. Ini bermakna lelaki yang menziharkan isterinya dikira berdosa kerana mengharamkan perkara yang halal. Perbuatan zihar sekali imbas dalam dilihat seakan-akan elak kerana kedua-duanya adalah satu pernyataan untuk tidak bersetubuh dengan isteri, dan persetubuhannya hanya boleh dilakukan setelah membayar kifarah, iaitu denda. Imam Al-Qutubi rahimahullah pula mengulaskan ayat ini dengan katanya, hakikat zihar adalah menyerupakan bahagian belakang dengan bahagian belakang, iaitu menyamakan bahagian belakang yang halal kepada bahagian belakang yang haram. Oleh yang demikian, para ulama telah ijma' bersepakat bahawa sesiapa yang mengatakan kepada isterinya,
kamu ke atas aku seperti bahagian belakang ibu aku merupakan seorang yang melakukan zihar. Manakala kebanyakan ulama pula berpandangan, zihar berlaku sekiranya seorang suami berkata kepada seorang isteri, kamu ke atasku seperti belakang anak perempuanku, atau belakang adik-beradikku perempuanku dan selainnya dari kalangan haram. Saya berpendapat bahawa di antara cara terpenting untuk menghilangkan kerisauan dan kekeliruan terhadap isu izhar ini ialah dengan menekuni secara mendalam berkenaan lafaz-lafaz zihar. Lafaz zihar terbahagi kepada dua. Lafaz sarih iaitu jelas dan lafaz kinayah iaitu kiasan. Lafaz sarih iaitu jelas. Lafaz yang menunjukkan kepada maksud zihar sahaja tanpa memerlukan niat. Contoh, suami berkata kepada isterinya, engkau haram ke atasku seperti haramnya belakang ibuku. Yang kedua, lafaz kinayah iaitu lafaz kiasan. Lafaz yang boleh diandaikan sebagai zihar dan boleh juga diandaikan sebagai bukan zihar. Sekiranya diniatkan zihar, maka lafaz tersebut menjadi zihar dan sebaliknya jika diniatkan sebagai bukan zihar. Contoh, suami berkata kepada isterinya, engkau seperti ibuku dan adik-beradikku. Pendapat di atas ini adalah di antara 23 permasalahan yang berkaitan dengan isu zihar yang telah disebutkan oleh Imam Al-Qutubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Mengapa suami perlu membayar zihar? Kerana apabila suami tidak membayar zihar, suami tidak boleh melakukan persetubuhan dengan isterinya. Jikalau suami melakukan persetubuhan dengan isterinya, ia dianggap sebagai dosa besar dan ia dianggap sebagai maksiat, melakukan maksiat. Sebagai info tambahan, kata-kata yang menunjukkan ia bukan adalah kata-kata zihar ialah, wahai isteriku, wajahmu seperti ibuku. Wahai isteriku, sifatmu seperti ibuku. Dan kata-kata yang menunjukkan ia adalah zihar, ia menyamakan sebahagian kemaluan isterinya sama seperti ibunya. Dan itu merupakan kata-kata zihar. Kesan zihar ialah apabila suami menuturkan kata-kata zihar kepada isterinya, suami tidak boleh untuk melakukan persetubuhan kecuali suami telah membayar kifarah iaitu denda. Oleh itu, suami perlu berfikir sebelum meluahkan kata-kata. Kadangkala kata-kata gurauan yang dilafazkan kepada isteri boleh menjerumuskan diri ke lembah zihar. Isteri juga perlu mengambil perhatian dalam hal sebegini. Apabila luahan kata-kata zihar sudah dilafazkan, bukan saja suami atau isteri yang menerima musibahnya, malahan keluarga boleh menjadi porak-poranda. Zihar bukan perkara remeh tau, tetapi satu dosa besar dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Buya Yahya mohon penjelasan tentang hukum zihar. Hukum zihar, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum yang pertama adalah masalah zihar. Zihar adalah haram. Dan zihar adalah menyamakan istrinya yang halal itu jasadnya. Jasad untuk istimta. Menyamakanlah jasad istrinya itu adalah dengan salah satu orang yang haram dinikahinya, dari ibunya, saudarinya, seperti mengatakan, tanganmu seperti tangan ibuku. Aslinya zihar itu dohar. Ala anti alayaka dohri ummi. Kalau ada orang ngomong seorang suami, punggungmu kayak punggung ibuku. Karena punggungnya seorang istri adalah layak untuk dinikmati. Punggung ibunya haram. Maka ini adalah bab zihar. Dan ini zihar. Ini berlaku bagi seorang suami yang mengatakan kepada istrinya, menyamakan jasadnya dengan jasad
jasad ibundanya atau kakaknya, semua mahramnya dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Biarpun hanya jarinya, oh jarimu sama dengan jari ibuku, itu sudah masuk bab dihar, maka ini adalah hukumnya haram dan dia kena denda. Saat itu tidak boleh digauli kecuali dia sudah membayar dendanya. Dan dendanya itu adalah pertama memerdekakan budak. Kalau budak tidak ada, adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, makanya it'amu sittina miskinan, memberikan makan 60 orang. Ini tertib. Dan baru setelah itu boleh. Dan ini dosa gede. Akan tapi ada sebagian orang kalau seorang suami memanggil istrinya ummi, enggak menyamakan itu. Itu memberikan panggilan buat anak-anaknya, jangan dimasuk ke bab dihar semacam itu. Dia tidak menyamakan dia, siapa yang mengatakan dia ibunya? Bukan. Dia memanggil ummi, memanggil untuk siapa? Untuk anak-anaknya atau sebaliknya abi. Dan bagi seorang wanita tidak ada diharnya seorang wanita tidak ada, akan tapi dosanya tetap. Dihar itu seorang wanita, misalnya seorang istri mengatakan, oh kamu seperti bapakku atau apa dalam jasadnya. Kalau sifat tidak, sifatmu keibuan, nggak ada masalah. Sifatmu seperti ibuku, itu nggak ada. Bahkan mungkin ada seorang anak muda pengen berkata, saya akan menikah dengan seorang wanita yang seperti ibuku dalam sifatnya. Naudzubillah, seperti jasadnya, mau menikmati ibundanya haram ya, sifatnya. Bagi seorang wanita yang mengatakan suamiku adalah seperti bapakku, maka itu adalah haram tapi tidak kena denda. Bahkan bukan sampai di situ, kalau menyerupakan dengan sesuatu yang haram untuk digauli, maka itu adalah tidak diperkenankan. Contoh, seorang wanita digauli oleh seorang suami, tiba-tiba ngomong, ada yang bertanya, Buya gimana kalau saya digauli oleh suami saya bayangkan laki-laki lain, haram. Dan itu khianat, kurang ajar. Kalau suaminya tahu kan ditempeleng itu. Ada begitu sebaliknya, seorang suami menghayalkan wanita yang lain, haram hukumnya. Baik, ini tapi dihar babnya tadi masalah menyamakan jasad, anggota tubuhnya, jasadnya, bukan batinnya, bukan sifatnya, bukan perilakunya. Tapi kalau perilakumu, kamu kok perilakumu kayak bapakku, ya enggak. Kalau bapak ibuku, enggak. Baik, itu adalah dihar.